Hari ini kita lihat kedudukan mata wang kita juga sudah berada dalam keadaan yang paling buruk dalam tempoh 24 tahun. Itu sepatutnya mengajar kita tentang peri pentingnya kita segerakan pilihan raya. Jadi kalau misalnya Perdana Menteri faham beliau perlu menjaga parti kita ni, lebih dia meletakkan kepentingan menjaga parti itu lebih daripada kepentingan untuk kekal berkuasa sebagai Perdana Menteri, kemungkinan besar beliau akan bubar dalam masa terdekat. Jadi kalau bubar dalam masa terdekat, bagi saya kita ada satu pasukan yang solid, maknanya kesemua kepimpinan UMNO bersatu hati dalam berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15. Ini penting. Tapi kalau lepas sesaat, seinci, hari ni apa? Sedikit, ada satu lagi. Ada satu lagi. Jadi kita tak boleh salahkan Presiden kalau berlakunya perkara-perkara yang di luar jangkaan. Setakat ni Alhamdulillah, everything is on the track. Kita harap, kita doa lah semoga Allah Ta'ala buka hati Datuk Seri Ismail Sabri ni untuk menghadap ke bawah duli tuanku, dan kita doakan supaya ke bawah duli tuanku memperkenankan pembubaran itu, kerana saya yakin tuanku pun dia pun risau juga. Raja-raja Melayu sudah pasti akan risau, takut kalau mereka yang mahukan kepada Republik Rakyat Malaysia ini kembali berkuasa. Sudah pasti. Sebab pengalaman 22 bulan itu sudah cukup mengajar kita. Jadi sudah pasti kita tak nak orang yang akan dilantik memerintah nanti adalah terdiri daripada orang yang tak suka dengan institusi diraja, orang yang tidak menghormati institusi diraja, orang yang memperkotak-katikkan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, orang yang memperlekeh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, orang yang main-main sehingga menyebabkan ke bawah duli tuanku Sultan Muhammad ke-5 tak sampai 5 tahun, baru 2 tahun dia dah letak jawatan sebagai Yang di-Tuan Aku. Sudah pastilah raja-raja Melayu tidak mahu melihat perkara ini berlaku. Itu last sekali soalan tu. Ya. Bagaimana Datuk melihat parti-parti yang nak menyertai BN? Kenapa dia nak parti Soto? Dia bukan parti bangsa Malaysia. Kerana nak parti insurans ke apa? Okey, bagi saya kita kena pandang benda ni secara positif. Okey. Untuk UMNO BN kuat, kita kena pastikan orang yang dulu bersama kita dah tinggalkan kita, mereka ni perlu kita tarik bersama kita balik. Pengkhianat dulu. Tak kira lah pengkhianat ke tak pengkhianat. Politik is a game of numbers. Kalau kita ada 3 juta 4.2 juta orang bersama kita, fixed deposit kita, kalau kita boleh tambah 4.2 juta tu menjadi 5 juta, why not? So kita kena pastikan orang yang dah tinggalkan kita kembali bersama kita. Kedua, kita kena pastikan orang yang berada di atas pagar, dia tak tentu, kadang-kadang dia belah sini, kadang-kadang belah sana. Kita nak mereka bulatkan tekad bersama dengan kita. Dan kita ni juga kalau nak menang pilihan raya, kita kena pastikan orang yang dulu tak pernah nyokong kita, macam Zuraida, dia tak pernah masuk UMNO. Dia memang lahir-lahir dalam politik PKR. Kemudian dia bersama dengan Bersatu. Kalau dia nak bersama dengan kita, apa masalah dia? Kalau dia boleh menambah kekuatan kita, why not? Betul tak? Tetapi kita kena ingat juga, ramai kawan-kawan BN friendly yang lain, mereka juga dah lama menunggu untuk bersama dengan kita. Itu sebab saya menyokong kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO, Pengerusi Barisan Nasional, ketika
Maka Sakti. Mesyuarat Agung ataupun Persidangan Agung Tahunan Makal Sakti yang ke-14, beliau mengatakan sudah tiba masanya Undang-Undang Lapuk BN yang mengatakan untuk menerima masuk mana-mana ahli komponen mesti dapat persetujuan semua orang. Satu orang bantah je terus tak boleh masuk. Benda ni perlu diubah. Kalau orang nak bersama dengan kita, kenapa kita nak tolak? Betul tak? Ini kita kena fahami. Okey? Itu. Akhir kata tu. Mana? Akhir kata. Bagi saya amat-amat berharap supaya janji PM yang terakhir ni, kita harap ini janji yang terakhir lah. Kota janji. Saya harap supaya beliau mengotakan janji ini dan kita kembali dalam keadaan yang harmoni. Kalau dia tidak ada gangguan terhadap ROS, kita pun takkan menegur. Tapi alhamdulillah ROS sudah pun meluluskan pindaan perlembagaan kita. Kita minta supaya disegerakan pilihan raya. Kalau parti minta, kalau dia bagi awal lagi dan keputusan akan lebih cantik daripada apa yang bakal kita hadapi, yang tak menentu lagi, sudah pastilah kita pun tak perlu tegur. Kita tegur untuk kebaikan parti. And as a party man, he should know that. Jadi kita mintalah, sayangilah Barisan Nasional, sayangilah UMNO. Kerana kalau dia bertanding bukan atas tiket Barisan Nasional, percayalah dia tidak akan menang pilihan raya. Bukan setakat dia tak boleh menang kerajaan, kalau dia bertanding atas tiket parti lain, dia tidak boleh menang sebagai ahli parlimen di Bera juga. Di Bera pun dia tak boleh menang kalau dia menentang calon daripada Barisan Nasional. Jadi kalaupun dia tak boleh nak sayang parti ni, sayanglah diri sendiri. Itu je. Sayanglah diri sendiri. Kalau dia sayang diri dia sendiri, dia jaga parti ni, dia dengar nasihat Presiden, dia dengar permintaan denyut dari rakyat, permintaan Akombi, saya yakin kita tidak perlu berperang. Kita pun tak nak perang. Tapi kalau terpaksa, apa pilihan yang kita ada? Cuma kalau kita berperang, maka akhirnya masing-masing akan jadi abu. Masing-masing akan jadi abu. Kita akan dapat lose-lose situation. Kalau kita dapat win-win situation kan lebih baik. Mungkin juga dia akan tetap berada di dalam kabinet. Kalaupun bukan sebagai Perdana Menteri, mungkin sebagai Menteri Kanan. Betul tak? Kalau daripada awal dia tidak mengelak daripada menunaikan janji, saya yakin kedudukan beliau sebagai poster boy pun tidak akan dirombak. Itu sebab bagi saya, Perhimpunan Pemuda hari ini adalah satu detik yang kita harap bersejarah. Kita harap bersejarah. Kita harap perhimpunan tu adalah detik bersejarah di mana Kiambang kembali bertahu. Kita harap hidup melalui Kiambang. Kalau ianya betul-betul menjadi detik bersejarah yang akhirnya mencetuskan pembubaran parlimen, maka kita ada satu pasukan yang kuat.